untuk mencegah kehilangan otot yang lebih menakutkan daripada kanser, Anda mesti makan telur dengan cara ini. Semak rahasia menambah protein sekarang. Hati saya berasa sangat berat apabila melihat kegairahan pesakit untuk memulihkan badan yang sakit, tetapi kaedah yang digunakan sebaliknya perlahan-lahan membunuh tubuh mereka. Terutamanya apabila saya berjumpa dengan warga emas yang berkata, saya dengar buah pinggang saya ada sedikit masalah, jadi saya takut, dan mulai hari ini saya tak akan sentuh langsung daging atau telur. Tindakan itu sama bahayanya dengan mematikan enjin kapal terbang di udara, semata-mata mahu menjimatkan minyak. Kisah Puan Hajah Fatimah, 23 tahun, yang membuka pintu klinik saya bulan lalu adalah contoh yang tepat. Beliau seorang yang sangat menjaga kesehatan supaya tidak menyusahkan anak-anaknya. Tetapi apabila saya bertemu dengannya semula hanya 6 bulan kemudian, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Wajahnya pucat lesi tanpa sebarang seri, dan genggaman tangannya yang dahulunya kuat semasa bersalaman kini hilang, menampakkan tulang-tulang tangan yang kurus kering. Apabila saya bertanya dengan berhati-hati apa yang berlaku, beliau memberitahu bahwa selepas mendengar bacaan buah pinggangnya sedikit menurun di klinik kejiranan, sejak hari itu beliau langsung tidak menjamah walau sebiji telur atau sekeping ikan yang digemarinya. Beliau berkata, beliau terlalu takut buah pinggangnya akan rosak teruk sehingga terpaksa menjalani dialisis. Jadi beliau hanya bertahan dengan makan sayur-sayuran dan ulam-ulaman sahaja. Apa hasilnya? Daripada buah pinggang menjadi lebih baik, kini beliau tidak mampu bangun dari kerusi tanpa berpegang pada meja kerana kakinya tiada tenaga dan akan terduduk semula. Beliau juga memberitahu bahwa setiap malam kakinya mengalami kekejangan dan sesak nafas walaupun berjalan sedikit, sehingga beliau terpaksa melupakan hasrat untuk ke pasar. Mendengar cerita ini, hati saya benar-benar sedih. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah perangkap berbahaya yang paling ramai warga emas di Malaysia terjebak sekarang. Apabila usia kita melepasi 60 tahun, fungsi buah pinggang secara semula jadi akan menurun sebanyak 1 mata setiap tahun. Ini sama seperti mesin yang digunakan berpuluh tahun akan menjadi usang sedikit demi sedikit. Tetapi masalah sebenarnya ialah otot. Otot juga menyusut dengan kadar yang menakutkan setiap tahun. Statistik menunjukkan bahwa sebahagian besar wanita berusia apinun tahun ke atas di negara kita tidak mendapat nutrisi minimum yang diperlukan untuk mengekalkan otot. Jika Anda memotong pengambilan protein secara membabi buta semata-mata mahu melindungi buah pinggang, tubuh Anda tidak akan dapat bertahan dan akan mula memakan otot sendiri. Ini ibarat tiang rumah yang mereput menyebabkan pusat tubuh runtuh. Apabila otot hilang, bukan sahaja tenaga berkurang. Imuniti badan akan jatuh ke tahap paling rendah, menyebabkan demam selsema biasa pun boleh melarat menjadi radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya buah pinggang yang Anda kuba lindungi itu akan rosak jauh lebih cepat dalam satu kitaran ganas. Ini bukan sekadar masalah ketidakselesan, tetapi masalah kelangsungan hidup. Oleh itu, saya telah menyampaikan 3 perkara dengan sangat tegas kepada Puan Hajah Fatimah. Pertama, apakah identiti nombor ajaib 45 yang menentukan sama ada Anda perlu makan telur atau tidak? Kedua, bagaimana cara mengawal pengambilan kuning telur supaya saluran darah Anda yang berharga tidak menjadi keras seperti batu? Dan terakhir, siapakah penjenayah sebenar dalam kalangan ubat-ubatan yang Anda makan tanpa rasa bersalah, yang sebenarnya puluhan ribu kali lebih berbahaya kepada buah pinggang berbanding telur? Jika Anda memahami prinsip-prinsip ini dengan betul, Anda boleh menambah nutrisi sepuas-puasnya tanpa risau tentang buah pinggang dan mendapatkan semula tenaga Anda. Hari ini, saya Dr. Mohd Rizal di saluran kesihatan warga emas akan merungkaikan rahasia preskripsi yang saya berikan kepada Puan Hajah Fatimah satu persatu dengan cara yang sangat mudah dan jelas untuk Anda. Tonton video ini sampai habis dan Anda akan menemui jawabannya, oh, patutlah, selama ini saya tiada tenaga. Jika Anda benar-benar ingin tahu kandungan hari ini, sila tekan butang suka sekali dan tinggalkan komen 2 perkataan harapan. Komen hangat yang Anda tinggalkan menjadi kekuatan besar untuk saya menyampaikan maklumat kesihatan yang lebih baik.
Jika Anda seperti Puan Haja Fatimah yang berusia 73 tahun, yang memotong pengambilan protein karena risaukan buah pinggang, sila simpan satu nomor ini dalam ingatan Anda hari ini, yaitu skor penapis buah pinggang 45 mata. Di sini sekejap, biar saya jelaskan apa itu penapis buah pinggang dengan sangat mudah. Di dalam buah pinggang kita, terdapat kira-kira 2 juta penapis yang sangat halus. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan ia seperti penapis halus untuk membuang kotoran semasa memasak sup atau kertas penapis kopi. Penapis ini bekerja tanpa henti 24 jam sehari untuk menapis darah kita, membuang sisa kotoran melalui air kencing, dan mengembalikan nutrisi penting ke dalam darah. Apa yang kita panggil skor penapis buah pinggang atau eGFR adalah angka yang menunjukkan betapa bersih penapis-penapis ini boleh menapis darah dalam masa 1 minute. Orang muda yang sehat biasanya mempunyai skor yang sangat baik, melebihi 90 mata. Namun, apabila usia meningkat, penapis ini menjadi usang dan lubangnya tersumbat, menyebabkan skor ini turun perlahan-lahan. Jadi angka 45 mata ini boleh dianggap sebagai lampu amaran bahwa penapis sudah tidak kuat seperti dahulu dan memerlukan perhatian khusus. Satu nomor ini akan menjadi talian hayat yang menentukan sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh makan telur sebiji penuh hari ini atau perlu mengelakkan kuning telur sedikit. Penyelesaian utama pertama. Jika skor penapis buah pinggang tuan-tuan dan puan-puan adalah 45 mata ke atas, Anda mesti makan sebiji telur setiap hari termasuk kuningnya. Ini bukan pilihan, tetapi suplemen otot paling kuat yang akan menyokong hari tua Anda. Anda mungkin pelik kenapa disuruh makan telur walaupun buah pinggang kurang baik, tetapi asas perubatannya sangat jelas. Apabila tubuh kita melepasi umur 60 tahun, kadar operasi, kilang yang menghasilkan otot jatuh mendadak, sebanyak 40% berbanding orang muda. Ini bermakna, semasa muda makan daging sedikit pun otot cepat naik, tetapi bagi warga emas, makan jumlah yang sama pun tak sampai separuh yang dapat diserap. Oleh itu, warga emas perlu mengambil sekurang-kurangnya 1.2 gram protein bagi setiap 1 kilogram berat badan setiap hari. Contohnya, jika berat badan 60 kg, Anda perlukan kira-kira 2 gram protein sehari. Sebiji telur mengandungi kira-kira 7 gram protein lengkap yang mempunyai kesemua 9 asid amino penting yang diperlukan tubuh. Terutamanya dalam telur terdapat komponen bernama leucine yang sangat berguna yang bertindak sebagai Swiss untuk membina otot. Jika skor penapis buah pinggang Anda 45 mata ke atas, jumlah protein sebanyak ini masih boleh ditapis oleh buah pinggang dengan baik. Jadi jangan takut langsung. Jika Anda langsung tak makan telur sebab risaukan buah pinggang, apa akan jadi? Ibarat nak selamatkan penapis, tapi hilang tiang rumah. Apabila tubuh kekurangan tenaga, ia akan mula mencuri otot dari lengan dan kaki Anda untuk dijadikan bahan bakar. Apabila otot hilang, bahan asas untuk membina sel immunity tiada, menjadikan Anda mudah diserang penyakit seperti selsema atau radang paru-paru. Dan nanti, jika fungsi buah pinggang benar-benar menjadi lebih buruk, Anda tiada stamina untuk bertahan dengan dialisis. Jadi, jika skor Anda 45 mata ke atas, anggaplah sebiji telur sehari sebagai obat yang wajib dimakan. Penyelesaian kedua adalah panduan apabila skor penapis buah pinggang jatuh di bawah 45 mata. Pada tahap ini adalah bijak untuk tidak makan kuning telur setiap hari, sebaliknya hadkan kepada 3 hingga 4 kali seminggu dan pada hari lain makan putih telur sahaja. Ini bukan bermaksud jangan makan kuning telur langsung. Maksudnya, kawal jumlah komponen fosforus yang ada dalam kuning telur dengan bijak. Kenapa fosforus dalam kuning telur jadi masalah? Asalnya, fosforus adalah nutrien baik untuk menguatkan tulang. Tetapi apabila fungsi penapis buah pinggang jatuh bawah 45 mata, ia tak mampu buang fosforus berlebihan melalui air kencing, menyebabkannya terkumpul dalam darah. Apabila fosforus dalam darah terlalu banyak, tubuh akan istiharkan darurat dan memaksa kalsium keluar dari tulang untuk mengimbangi keadaan. Akibatnya, tulang menjadi rapuh, osteoporosis, dan kalsium yang keluar dari tulang itu akan melekat pada dinding saluran darah, menjadikannya keras seperti batu. Inilah pengapuran saluran darah yang menjadi punca serangan jantung atau stroke. Jadi bagi mereka yang skor bawah 45, uruslah dengan bijak. Isnin, Rabu, Jumaat makan sebiji telur penuh. Hari Selasa atau Kamis, makan 2 biji putih telur sahaja.
2 biji putih telur membolehkan Anda dapat protein tanpa membebankan saluran darah dengan fosforus. Dengan cara ini, otot kekal kuat manakala buah pinggang dan saluran darah terlindung sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukankah cerita tentang peraturan 45 mata dan penapis ini sangat penting? Maklumat ini bukan sekadar teori, tetapi peraturan kelangsungan hidup yang dibuktikan oleh data klinikal. Jika ada kawan atau saudara mara yang tidak makan dengan betul dan tiada tenaga karena masalah buah pinggang, sila kongsikan video ini sekarang juga. Satu perkongsian Anda boleh menjadi harapan untuk mereka berjalan semula. Jika kandungan ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada orang sekeliling. Sekarang, saya akan perkenalkan rahasia yang lebih menakjubkan untuk mengembangkan saluran darah buah pinggang. Apa yang lebih penting daripada apa yang dimakan adalah bagaimana kombinasi makanannya. Puan Hajah Fatimah, 73 tahun, pun sangat gembira kerana penghadaman menjadi lebih baik dan badan terasa ringan selepas mempelajari kaedah ini. Sila ingat 3 peraturan berikut yang merupakan kaedah pemakanan ajaib untuk mengurangkan beban buah pinggang sebanyak separuh. Penyelesaian utama ketiga, apabila makan telur, Anda mesti campurkan dengan tohu pada nisbah 1:1. Jika makan sebiji telur, campurkan dengan kira-kira 1 pot ketul tohu. Kenapa perlu susah payah campur begini? Sebabnya adalah kemampuan istimewa protein tumbuhan. Komponen isoflavon dalam tauhu atau kacang soya berperanan melembutkan dan mengembangkan saluran darah ke buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan pipe air yang sempit. Jika air dibuka kuat, pipe itu akan mengembang macam nak pecah, kan? Buah pinggang pun sama. Jika makan protein haiwan sahaja secara berlebihan, buah pinggang akan terbeban. Tetapi jika dimakan bersama protein tumbuhan seperti tauhu, saluran darah buah pinggang akan mengembang dan darah mengalir lebih langkar. Maksudnya, walaupun jumlah protein yang masuk sama, tekanan yang dirasai oleh buah pinggang berkurang dengan ketara. Protein haiwan bina otot, protein tumbuhan lindungi buah pinggang. Tiada pasangan yang lebih sempurna daripada ini. Penyelesaian keempat terletak pada kaedah memasak. Jika Anda memikirkan kesehatan buah pinggang, Anda wajib makan telur yang direbus separuh masak atau telur kukus yang lembut. Jauhilah telur goreng yang dimasak dalam minyak panas. Kenapa mesti separuh masak? Kadar penyerapan nutrisi telur oleh tubuh sangat berbeza mengikut tahap kemasakannya. Apabila dimasak separuh masak, tubuh kita menyerap lebih 90% nutrisi telur. Tiada ubat yang lebih baik daripada ini untuk warga emas yang sistem penghadamannya lemah. Sebaliknya, kenapa telur goreng pada suhu tinggi itu tidak elok? Apabila protein dimasak pada suhu tinggi bersama minyak, akan terhasil sisa toksik likat yang sukar diuraikan oleh tubuh. Apabila sisa ini masuk ke buah pinggang melalui saluran darah, ia menyerang sel buah pinggang secara langsung dan menurunkan fungsinya. Puan Hajah Fatimah dulu suka makan telur goreng yang rangup, tetapi selepas saya beritahu hal ini, beliau kini menikmati telur kukus yang lembab setiap pagi. Penyelesaian kelima adalah mengubah urutan makan dengan kaedah makan terbalik. Sebelum memasukkan telur ke dalam mulut, pastikan Anda makan sepinggan sayur-sayuran segar terlebih dahulu. Ini adalah strategi bijak untuk melambatkan penyerapan fosforus yang membebankan buah pinggang. Serat yang banyak dalam sayur akan membentuk lapisan pelindung seperti jaring halus dalam usus kita. Lapisan ini menghalang komponen fosforus dalam telur daripada masuk mendadak ke dalam darah dan mengawal supaya ia diserap perlahan-lahan. Prinsipnya sama seperti memasang bonggol jalan di lebuh raya untuk mencegah kemalangan. Terakhir, ada satu peringatan. Apabila makan telur, elakkan bayam atau kopi buat sementara waktu. Komponen dalam bayam apabila bertemu kalsium dalam telur akan membentuk ketulan keras seperti batu, menyebabkan batu karang. Manakala, tanin dalam kopi atau teh hijau menghalang penyerapan zat besi yang berharga dalam telur. Jika dah makan telur sedap-sedap, nikmatilah kopi sekurang-kurangnya 2 jam kemudian sebagai tanda hormat kepada buah pinggang Anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kandungan hari ini mungkin nampak rumit, tapi ingat satu perkara sahaja. Makan telur bersama tauhu, dimasak lembut, dan makan selepas sayur. Tabiat kecil ini boleh memanjangkan jangka hayat buah pinggang Anda lebih 10 tahun. Jika video ini membantu, sila tekan butang langgan dan lonceng notifikasi.
Satu klik Anda memberi kekuatan besar untuk menyampaikan maklumat penting ini kepada lebih ramai warga EMAS. Sekarang, saya akan dedahkan identiti sebenar pemusnah buah pinggang yang akan mengejutkan Anda bersama jadwal harian yang diamalkan oleh Puan Hajah Fatimah. Puan Hajah Fatimah menampal jadwal ini di peti sejuk dan mengamalkannya setiap hari sehingga kesehatannya pulih. Anda juga boleh sesuaikan sedikit mengikut skor penapis buah pinggang Anda. Mula-mula jam 7 pagi, Puan Hajah Fatimah makan sepinggan salad kubis sebaik sahaja bangun tidur. Hiris kubis halus-halus dan titiskan sedikit minyak perila. Ini menjadi perisai semula jadi untuk perut dan buah pinggang. Kemudian barulah beliau makan sebiji telur separuh masak bersama wantu pot ketul tahu seperti yang saya sebutkan tadi. Ditambah dengan separuh mangkuk nasi beras perang atau campuran bijirin, ia menjadi sarapan terbaik. Jam 12, tengah hari. Beliau makan semangkuk nasi beras perang dengan sup tauco atau sup sayu, di mana tauhu dimasukkan 2 kali ganda lebih banyak daripada biasa. Dan ganti daging dengan sepotong ikan sebesar separuh tapak tangan. Ikan kembung atau tenggiri pun bagus. Cuma, kurangkan menghirup kuah karena ia membebankan buah pinggang, biasakan makan isinya sahaja. Jam 3 petang bila rasa lapar, saya cadangkan minum 1 pek susu soya berbanding susu lembu. Bukan susu soya manis di pasaran, tapi susu soya tanpa gula yang dibuat daripada kacang soya asli adalah jauh lebih baik untuk buah pinggang. Dan makan malam jam 6 petang, makan sayur tumis dahulu, kemudian sedikit daging tanpa lemak seperti isi ayam atau daging pejal, dimakan bersama nasi campur bijirin. Dengan cara ini, Anda boleh cukupkan keperluan protein harian tanpa membebankan buah pinggang. Sekarang saya akan jawab beberapa soalan yang paling Anda ingin tahu dengan jelas. Pertama, ramai risau. Kalau makan telur hari-hari, kolesterol tak naik ke? Saluran darah tak tersumbat? Jangan risau. Dalam kuning telur ada lecithin yang bijak menghalang penyerapan kolesterol dalam badan. 1 biji sehari tidak akan memudaratkan saluran darah tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, ada yang tanya, kalau kencing berbuih, adakah buah pinggang dah rosak? Sebenarnya, kencing berbuih boleh jadi fenomena semula jadi. Yang penting ialah berapa lama buih itu kekal. Jika selepas 5 menit buih masih ada dan tak hilang, kemungkinan besar ada protein bocor dalam air kencing. Proteinuria jadi mesti buat pemeriksaan air kencing. Juga, jika bangun pagi kelopak mata bawa bengkak, itu tanda buah pinggang tak dapat kawal air dengan baik. Sebaliknya, kalau petang kaki dan buku lali bengkak teruk, itu selalunya sebab jantung tak cukup kuat ada. Jadi sila bezakan. Baiklah, sekarang saya akan dedahkan kebenaran yang paling mengejutkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ubat tahan sakit, painkiller berwarna merah jambu atau hijau yang mudah dibeli di farmasi bila sakit lutut atau pinggang. Sebenarnya, pemusnah sebenar buah pinggang warga EMAS bukan telur, tetapi ubat tahan sakit jenis anti radang, NSAIDs. Ubat-ubat ini mengecutkan saluran darah ke buah pinggang dengan serta-merta. Bila darah tak sampai, sel-sel buah pinggang tak dapat bernafas dan mati perlahan-lahan. Terutamanya bagi yang berusia 70 tahun ke atas, makan ubat tahan sakit anti radang ini setiap hari selama seminggu sahaja boleh menjatuhkan skor penapis buah pinggang lebih 10 mata. Jadi bila sakit badan, pilihlah ubat tahan sakit jenis acetaminophen, seperti paracetamol, yang tidak membebankan buah pinggang dan mesti berbincang dengan dokter. Daripada risaukan sebiji telur, lebih baik berhati-hati dengan sebiji obat ini untuk menjaga buah pinggang Anda. Terakhir, 1 tip untuk warga EMAS yang ototnya sudah terlalu susut. Pemeriksaan buah pinggang biasa mungkin berbeza keputusannya bergantung pada jumlah otot. Jadi bagi yang terlalu kurus, minta dokter buat ujian bernama Cystatin C. Ini adalah ujian terbaru yang menunjukkan fungsi buah pinggang dengan sangat tepat tanpa dipengaruhi oleh jumlah otot. Tuan-tuan dan puan-puan, tips dan pantang larang yang saya kongsikan hari ini sangat penting. Jika Anda rasa ingin mencobanya sekarang, sila tinggalkan komen 2 perkataan, amalkan. Atau, tinggalkan nomor 1 pun boleh. Ikrar kecil Anda itu akan menjadi langkah pertama ke arah kehidupan sihat sehingga umur 100 tahun. Mari kita saling menyokong di ruangan komen dan melangkah bersama. Suatu hari 3 bulan kemudian, bunyi tapak kaki Puan Hajah Fatimah, tubuh 3 tahun, yang melangkah masuk ke klinik, saya sudah berbeza. Dulu bunyi seretan kasut yang berat,
Kali ini bunyi langkah yang ringan dan cergas. Apabila beliau duduk, wajahnya membuatkan hati saya ceria. Pipi yang cengkung kini berisi dan kemerah-merahan. Beliau tersenyum lebar dan memegang tangan saya erat. Beliau berbangga memberitahu, lepas ikut cakap dokter makan telur dan tahu tiap pagi, sekarang lutut dah kuat sampaikan boleh jalan kaki pergi ambil cucu balik sekolah. Apabila ditimbang, otot yang hilang telah kembali dan berat badannya kembali normal. Paling penting, skor penapis buah pinggangnya juga menunjukkan keputusan yang menakjubkan. Daripada memotong protein sepenuhnya, skornya malah naik sedikit dan menunjukkan angka yang sangat stabil. Kata-kata Puan Hajah Fatimah masih terngiang-ngiang di telinga saya. Dulu saya rasa makan tuh macam merosakkan buah pinggang. Setiap hari rasa takut. Tapi sekarang saya rasa macam sedang isi minyak yang baik untuk badan saya, jadi saya tunggu waktu makan. Inilah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita menjaga buah pinggang bukan semata-mata nak naikkan skor perubatan. Ia adalah supaya kita boleh berjalan bersama orang tersayang, berkongsi makanan sedap, dan menjalani hari ini dengan bertenaga. Mari saya simpulkan 3 isi penting hari ini sekali lagi. Jika skor penapis buah pinggang 45 ke atas, sebiji telur sehari adalah ubat terbaik untuk otot. Makan telur, campur tauhu nisbah. Dimasak lembut separuh masak, kukus. Jauhi ubat tahan sakit anti radang yang menjadi pembunuh sebenar buah pinggang dan amalkan makan sayur dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun buah pinggang merosot sedikit, Anda tidak perlu korbankan semua kegembiraan hidup. Ilmu yang betul adalah senjata paling kuat melawan ketakutan yang tidak berasas. Kaidah yang saya kongsikan hari ini bukan sahaja untuk Puan Hajah Fatimah, tetapi Anda yang sedang menonton juga mampu melakukannya. Jika ada kawan yang hilang semangat kerana kurang tenaga, tunjukkan video ini kepada mereka. Perhatian kecil dan perkongsian Anda boleh menjadi harapan besar untuk seseorang bangkit semula. Saya sebagai dokter pribadi Anda yang setia akan sentiasa berada di sini menyampaikan maklumat kesehatan yang paling mudah dan tepat. Terima kasih kerana bersama saya dalam masa yang panjang ini. Sila mulakan hari esok dengan penuh tenaga menggunakan menu yang saya kongsikan. Saya mendoakan kesehatan dan kebahagiaan hari tua, tuan-tuan dan puan-puan dengan tulus ikhlas. Semoga sentiasa sihat,